Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom bahasa sejarah bersama cikgu, dan pada kali ini cikgu akan bawa kamu kepada bab 9 tingkatan 5, iaitu Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Dan fokus kita pada sesi kali ini ialah mengenai konflik antarabangsa. Okey, dalam ini sedikit mengenai apa yang akan kita belajar dalam tajuk bab 9 ni, di mana fokus kita pada hari ini adalah mengenai konflik antarabangsa. So kita akan belajarlah mengenai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, lepas tu kemunculan Blok Dunia dan juga Perang Dingin. Pada peringkat awal ni kita akan lihat dululah mengenai Perang Dunia Pertama dan kemudian diikuti dengan Perang Dunia Kedua. Jom kita tengok dulu tentang Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada 1914 hinggalah 1918. Perang Dunia Pertama ni bermula pada tahun 1914 hingga 1918. Ada dua faktor yang membawa kepada Perang Dunia Pertama ni. Pertama ialah faktor politik, manakala yang kedua adalah faktor ekonomi. Okay, antara faktor politiknya ialah pada waktu tersebut munculnya semangat nasionalisme dan juga adanya sistem pakatan kuasa-kuasa Eropah. Iaitu di sini kita akan adalah perikatan kuasa tengah dan juga pakatan bertiga. Manakala dari faktor ekonomi pula kita akan dapat lihatlah dari segi persaingan kuasa-kuasa besar ni dalam merebut peluang ekonomi. Dan pada penghujung abad ke-19, negara-negara kecil di Eropah dia telah bersatu dan akhirnya mereka telah membentuk sebuah negara bangsa yang besar. Contoh Jerman dan Itali lah, di mana di sini kita dah belajar dalam bab 3 tingkatan 5. Dan kemudiannya negara ni kemudiannya menyertai kuasa besar Eropah yang lain. Dan nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa besar ni telah berperang untuk membuktikan kekuasaan masing-masing. Sebab dia mempunyai semangat nasionalisme yang kuat hingga menyebabkan peperangan tu berlaku untuk membuktikan kekuasaan mereka. Dan pada abad ke-19 dan 20, persaingan di kalangan negara Eropah ni telah menyebabkan berlakunya imperialisme baru. Di sini dilihatlah apabila kuasa-kuasa besar ni mula bersaing antara sesama sendiri, di mana mereka membentuk lingkungan pengaruh masing-masing untuk mendapatkan bahan mentah dan pasaran bagi barangan mereka. Macam cikgu cakap tadi, dalam Perang Dunia Pertama ni ada dua pakatan menjelang abad ke-20. Iaitu yang pertamanya ialah perikatan kuasa tengah dan yang kedua ialah pakatan bertiga. Pakatan kuasa tengah ni terdiri daripada Jerman, Austria-Hungary, Itali, Turki dan juga Bulgaria. Manakala pakatan bertiga pula terdiri daripada Britain, Perancis, Rusia, Itali dan juga Jepun. Okey, gambar di sebelah ni sebenarnya menunjukkan kuasa-kuasa tengah dan juga pakatan bertiga. Dan di sini kita lihatlah yang warna magenta ni, ini adalah kuasa tengah. Maksudnya perikatan kuasa tengah lah. Kita nampak sinilah iaitu antaranya Jerman kan, Bulgaria, Turki. Ini antaranya. Manakala untuk pakatan bertiga yang warna orange ni, kita nampaklah Perancis, mana lagi, Rusia, Itali dan sebagainya lah. Kita tengok boleh rujuk jugalah kepada peta ni. Okey, itu sedikit mengenai dua pakatan yang adalah menjelang abad ke-20. Sekarang ni kita lihat kepada tiganya, iaitu peristiwa yang mencetuskan kepada berlakunya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ni kita lihat bermula apabila berlakunya peristiwa pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dan isterinya. Ini adalah pewaris tahta Austria-Hungary telah dibunuh. Disebabkan oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand ni telah menyebabkan Austria telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Sebab yang bunuh Archduke Franz Ferdinand ni merupakan pengganas Serbia. Jadi Austria isytiharkan perang terhadap Serbia. Austria pada waktu ini telah disokong oleh Jerman.
Manakala Serbia pada waktu ni disokong oleh Rusia dan Perancis. So dia orang dah ada, kita kata, puak masing-masing jugalah pada waktu ni. Dan kemudiannya dilihat Jerman pula telah menyerang Perancis melalui Belgium dan menyebabkan Britain marahlah, dan secara tak langsung nanti Britain pun terlibat juga di dalam peperangan ni. Okey, Amerika pula. Amerika awal tu tak terlibat tau. Tapi kemudiannya Amerika Syarikat ni apabila kapal dia, kapal dagang dia, Jerman telah menyerang kapal dagang Amerika. Bila Jerman serang dia kapal dagang Amerika, kemudiannya Amerika pun terlibat juga di dalam peperangan tersebut. Perang Dunia Pertama ni kita lihat kemenangan adalah memihak kepada Pakatan Bertiga. Mana Pakatan Bertiga tadi? Ini geng-geng Britain, Perancis, Rusia, Itali dan juga Jepun. Okey, itu tentang Perang Dunia Pertama. Sebablah peristiwa berlakulah, kita tengok pula dalam aspek kesan akibat daripada Perang Dunia Pertama, kita boleh lihatlah kesannya, kita boleh bagi dia kepada 3 bahagian, iaitu kesan terhadap politik, kesan terhadap ekonomi dan kesan terhadap sosial. Okey, kesan untuk politik di mana pada waktu ni berakhirnya sistem pemerintahan beraja di Eropah. Maksudnya pemerintahan beraja di Eropah dah berakhirlah selepas kesan daripada Perang Dunia Pertama. Kemudian adanya persidangan damai yang telah diadakan pada Jun 1919, di mana melalui persidangan damai ni maka termeterailah satu perjanjian yang kita kenali dia sebagai Perjanjian Versailles. Nanti kita akan tengok lebih lagi lah mengenai perjanjian Versailles ni apa. Dan kemudian yang ketiga, kesan daripada Perang Dunia Pertama juga telah mengubah peta Eropah dan secara tidak langsung menyebabkan terbentuknya beberapa buah negara yang baru. Maksudnya negara merdeka lah pada waktu ini selepas Perang Dunia Pertama. Dan kemudiannya pembentukan Liga Bangsa 1919 telah dibentuk, di mana pembentukan Liga Bangsa ni adalah untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa serta untuk menjamin keselamatan bersama. Namun nanti kita lihat nanti Liga Bangsa ni gagal lah sebab nanti kemudiannya berlaku Perang Dunia Kedua. Jadi kiranya di sini dia tidak dapatlah untuk mengekalkan keamanan dan kerjasama antarabangsa itu, menyebabkan nanti Liga Bangsa nanti telah dibubarkan. Okey, kemudian kita pergi pula kepada kesan ekonomi. Kesan ekonomi yang nyata di sini akibat daripada Perang Dunia Pertama ni ialah inflasi dan hutang peperangan yang tinggi. Ini berlaku terhadap negara-negara yang terlibat. Sebab negara-negara yang terlibat ni mereka telah mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk peperangan. Contohnya Pakatan Bertiga telah mengeluarkan belanja sebanyak $125 bilion. Manakala untuk Pakatan Kuasa Tengah pula telah mengeluarkan belanja sebanyak $60 bilion. Jadi ini kita nampaklah di mana melibatkan perbelanjaan yang sangat besar. Dan dalam masa yang sama dalam ekonomi ni berlakunya pengangguran di kalangan masyarakat. Dan pasaran dunia selepas Perang Dunia Pertama ni mula diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun. Dan Britain pada waktu ni telah kehilangan 1/3 daripada dagangan luarnya. Ini kita kata kesan ekonomi ke atas Britain, dan juga kita lihat kan di mana pasaran dunia dah mula dikuasai oleh Amerika Syarikat dan juga Jepun. Okey, kita pergi pula kepada kesan sosial. Kesan sosial of course lah apabila berlaku peperangan maka melibatkan apa? Banyak nyawa terkorban. Okey, itu yang dapat cikgu ceritakan mengenai Perang Dunia Pertama. So, sekarang kita pergi pula kepada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ni berlaku pada tahun 1939 hingga 1945. Ini tempohlah berlaku peperangan ni, di mana antara sebab yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua ni, kita tengoklah kepada beberapa sebab, iaitu yang pertama kita tengok dulu atas faktor politik, di mana dalam faktor politik ni kita lihat kepada kegagalan Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ni adalah perjanjian yang dibuat selepas Perang Dunia Pertama.
So untuk menyelesaikan masalah dalam Perang Dunia Pertama tu, jadi perjanjian Versailles tu dibuat. Jerman sebenarnya tidak puas hatilah dengan perjanjian Versailles. Jadi oleh sebab tu nanti kita akan lihatlah di mana Jerman telah mengingkari perjanjian Versailles ni. Kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi lah kemudian. Kemudian perubahan politik yang berlaku pada waktu ni, di mana perubahan politik kalau kita lihat di Jerman pada waktu ni dah muncul dah Hitler, Adolf Hitler dah ada. Inilah kita kata watak ataupun tokoh ni lah yang membawa kepada kebangkitan Jerman semula dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian ada Soviet Union. Soviet Union ni ada dua orang pemerintah pada waktu ni, iaitu yang pertamanya adalah Vladimir Lenin dan yang kedua adalah Joseph Stalin. Dan kemudian kita ada di Italy pula, pada waktu ni ada pemerintahnya iaitu Benito Mussolini. Dan Jepun pada waktu ni, yang pada waktu yang sama sebenarnya Jepun juga ingin menguasai, kita kata, kuasa ataupun meluaskan kuasa di negara-negara di bahagian timur. Itu kita kata perubahan-perubahan politik yang berlaku di situ. Beberapa orang tokoh baru muncul di situ yang membawa kepada kita kata macam sejarah baru pula lah kepada dunia, yang akhirnya membawa kepada meletusnya Perang Dunia Kedua. Kemudian faktor ekonomi. Faktor ekonomi ni pun kita lihat disebabkan oleh kemelesetan ekonomi dunia yang melanda pada waktu ni, dan ia telah berlaku pada awal tahun 1930-an. Okey, untuk ni nanti kita akan pergi lagi lah dengan lebih lanjut nanti bila kita melihat kepada meletusnya Perang Dunia Kedua nanti. Dan kita lihat satu persatu iaitu Jerman dulu. Okey, Jerman, cikgu dah kata tadi, di mana Jerman ni dia tak puas hati dengan perjanjian Versailles. Dan selain daripada Jerman, ada lagi pemimpin-pemimpin lain pun yang tidak puas hati. Tapi kali ini kita fokus dulu pada Jerman, di mana Jerman akibat daripada Perang Dunia Pertama sebelum ni, dengan perjanjian Versailles yang telah dimeterai, telah menyebabkan Jerman telah kehilangan tanah jajahan dia. Kemudian selain daripada itu dia ada hilang tanah jajahan, dia juga terpaksa bayar pampasan perang yang tinggi kepada negara yang lain. Dan dalam masa yang sama juga Jerman dalam perjanjian Versailles ni telah diarahkan untuk mengurangkan saiz angkatan tenteranya. Maksudnya mengecilkan saiz angkatan tenteranya lah. Dan pada waktu ni lah kita lihat muncul pula seorang pemimpin baru di Jerman, iaitu Adolf Hitler. Ini muka Adolf Hitler lah, kalau siapa tak kenal Adolf Hitler kan. Ini Adolf Hitler. Di mana beliau telah berjaya menguasai Jerman melalui partinya iaitu National Socialist. Ini kita kata ni Adolf Hitler ni. Dan Hitler ni telah mengingkari perjanjian Versailles apabila dia sepatutnya mengecilkan ataupun mengurangkan saiz angkatan tenteranya. Tapi di bawah Hitler, beliau telah membina sebuah angkatan tentera yang lebih besar. Bila dia bina je angkatan tentera yang lebih besar, bermaksud kat sini apa? Dia mengingkarilah perjanjian Versailles tersebut. Okey, itu tentang Jerman. Jom kita tengok pula kepada Rusia. Rusia sebenarnya, di Rusia berlaku perang saudara di mana pihak komunis telah berjaya mengalahkan pihak lawan yang telah dibantu oleh tentera Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan juga Jepun. Di sini kita lihat dia punya pemimpinnya iaitu Vladimir Lenin ni telah mengukuhkan ideologi komunis di Rusia, dan kemudiannya dialah yang kemudiannya telah membentuk kita kata Kesatuan Republik Sosialis Soviet yang kita kenali juga sebagai USSR pada tahun 1922. Lenin telah diganti pula lah oleh Joseph Stalin. Itu apa yang berlakulah di Rusia. Manakala untuk di Itali pula, pemimpin dia yang terkenal pada waktu ni adalah Benito Mussolini, di mana Benito Mussolini ni telah berjaya menjajah Habsyah lah, yang pada waktu ni kita kenali dia sebagai Utopia. Dan kemudiannya Itali ni dia menceroboh pula Perancis pada tahun 1940. Ini kita kata peluasan kuasa lah yang dilakukan oleh Itali pada waktu ni. Dan kita lihat pula kepada Jepun.
Jepun ni kita tahu antara negara di timur di mana Jepun ni adalah kuasa yang ingin menguasai negara-negara di timur. Jadi dia berasalah menjadi tanggungjawab dia untuk membebaskan negara-negara ini daripada penjajahan barat. Dia kata membebaskan negara dari penjajahan barat. Tapi kemudian nanti dia yang jajah. Kan? Ini kita kata bendera Jepun lah yang digunakan oleh Jepun semasa peperangan berlaku. Itu sedikitlah antara kita kata latar belakang yang membawa kepada negara-negara yang terlibat di dalam peperangan ni. Okey, kita lihat pula dalam aspek ekonomi di mana dalam aspek ekonomi ni berlakunya kemelesetan ekonomi. Tadi cikgu dah cakap kan tentang kemelesetan ekonomi dunia yang melanda awal 1930-an. Okey, kemelesetan ekonomi dunia ni bermula pada tahun 1929 tu dah mula ada dan mula melanda Amerika Syarikat dan seterusnya dia merebak ke seluruh dunia. Dan Amerika Syarikat bila dalam zaman kemelesetan ekonomi ni, Amerika ni dah tidak lagi mampu untuk sediakan pinjaman kepada Jerman. Inilah yang menyebabkan nanti Jerman tak ada upaya pula untuk nak membayar hutang peperangan. Kita lihat kan sebelum ni kan Jerman terpaksa membayar pampasan perang dan sebagainya. Jadi dipinjam pada Amerika. Jadi sekarang Amerika tak boleh sediakan pinjaman kepada Jerman. Jadi kita boleh nampak itu yang membawa kepada kenapa Jerman nanti buat perluasan kuasanya kembali. Sebab pada waktu ni berlaku kemelesetan ekonomi dunia. Dan masalah ekonomi ni menyebabkan negara-negara Eropah yang lain ni macam Britain, Perancis dengan Itali ni mengurangkan peruntukan ketenteraan dia. So kiranya kuranglah peruntukan ketenteraan dalam negara ni. Tapi sebaliknya berlaku di Jerman. Jerman pula dia mengukuhkan ketenteraan dia dengan melakukan perluasan kuasa. Semasa apa? Kemelesetan ekonomi dunia sedang melanda tu. Dan Jerman telah menjalankan perluasan kuasa ni sebenarnya adalah untuk mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi. Masalah ekonomi dalaman Jerman pun sebenarnya berada dalam keadaan yang agak kita kata teruk lah. Oleh sebab tu nak alihkan perhatian rakyatnya, maka Jerman ni buatlah kita kata apa? Perluasan kuasa. Sama juga dengan Jepun sebenarnya. Jepun pun masalah ekonomi juga yang berlaku disebabkan oleh kemelesetan ekonomi dunia menyebabkan Jepun pun telah mengalihkan perhatian rakyatnya terhadap perluasan kuasa. Sebab tu kita tengok Jepun pun dia pun lepas tu dia akan buat perluasan kuasa juga. Sekarang kita tengok pula kepada Perang Dunia Kedua. Bila Perang Dunia Kedua ni meletus. Perang Dunia Kedua ni mula meletus apabila Jerman telah menyerang Poland dari barat. Manakala USSR pula telah menyerang Poland dari timur. Sekarang kita nampak di mana Poland ni telah diserang daripada barat dan juga timur. So barat timur dia kena serang. Serangan inilah yang akhirnya nanti menyebabkan Britain dan Perancis nanti telah mengisytiharkan perang terhadap Jerman. So, Jepun pula. Apa yang Jepun buat? Dalam diam-diam tak dijangka Jepun ni telah melancarkan serangan mengejut terhadap Pearl Harbor pada 7 Disember 1941. Jepun telah berjaya memusnahkan angkatan perang Amerika di Lautan Pasifik tu. Dan dalam masa yang sama, kita lihat Jepun telah mengalahkan British di Tanah Melayu termasuklah Singapura pada September 1942. So itu kita boleh lihatlah bagaimana serangan Jepun ke atas Pearl Harbor dan juga ke atas Tanah Melayu lah negara kita sendiri. Dan seperti dalam Perang Dunia Pertama juga sebenarnya dah muncul pun pakatan juga. Macam dalam Perang Dunia Pertama tadi kita ada pakatan bertiga dan kita ada kuasa tengah kan. Jadi tapi dalam Perang Dunia Kedua ni pula kita ada kuasa bersekutu dan juga kuasa paksi. Kuasa bersekutu ni terdiri daripada Britain, Perancis, Soviet Union. Kemudian baru diikuti oleh Amerika Syarikat. Manakala kuasa paksi pula Jerman, Itali dan juga Jepun.
Okey, jadi itulah yang kita tengoklah ada segi kuasa paksi ni. Ini di sebelah ni menunjukkan gambar-gambar lah sepanjang peperangan ataupun kita kata Perang Dunia Kedua berlaku. Okey, jadi di sini dalam Perang Dunia Kedua, kita lihatlah di mana kuasa bersekutu telah berjaya untuk menyelesaikan masalah di Eropah apabila Jerman telah dikalahkan pada bulan Mei 1945. So sekarang ni Jerman telah kalah. Tapi walau bagaimanapun, Jepun masih ada. Oleh sebab tu kita lihat di sini di mana Presiden Amerika Syarikat pada waktu ni iaitu Harry Truman telah mengarahkan supaya bom atom digugurkan di Hiroshima pada 6 Ogos 1945. Ini merupakan bom atom yang pertama digugurkan dengan alasannya apa? Untuk elakkan tempoh peperangan ni jadi lebih lama. Dan juga ramai yang kehilangan nyawa nanti. Ini alasanlah yang digunakan oleh Amerika ketika menggugurkan bom atom tersebut. Dan bom atom yang kedua pula telah digugurkan di Nagasaki pada 9 Ogos 1945. Jadi, dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima dengan Nagasaki ni menyebabkan kedua-dua bandar ni musnah teruk. Dan kemudiannya kita lihat terus Jepun pun menyerah kalah di dalam Perang Dunia Kedua. Jadi itu sedikit mengenai bagaimana ataupun peristiwa berlakunya Perang Dunia Kedua. Jom kita tengok pula kepada kesannya. So apa kesan akibat daripada Perang Dunia Kedua ni? Kesan Perang Dunia Kedua ni, yang pertama kita lihat di mana perang ni telah memecah belahkan negara-negara di Eropah. Di sini kita boleh lihatlah di mana Jerman sendiri telah terbahagi kepada dua, iaitu satu Jerman Barat dan yang kedua Jerman Timur. Kini Jerman ni terbahagi pada dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan yang keduanya telah meruntuhkan sistem imperialis Barat. Ini telah menyebabkan lahirlah beberapa kita kata negara-negara baru yang merdeka. Contoh kita boleh lihat juga di sini di Asia Tenggara sendiri, di mana kita macam Tanah Melayu dengan Burma kalau sebelum ni di bawah Britain, di bawah British. Tapi kemudiannya kita telah mendapat kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua. Selain daripada tu, kalau di Indonesia mendapat kemerdekaan daripada Belanda. Kalau Amerika Syarikat pula telah memberi kemerdekaan kepada Filipina. Itu yang kita kata telah meruntuhkan sistem imperialisme Barat. Dan selain daripada tu, selepas Perang Dunia Kedua ni kita lihat kesannya nanti adalah berlakunya Perang Dingin. Nanti kita akan tengok lebih lanjutlah mengenai Perang Dingin tersebut. Dan dari segi sosialnya, kita lihatlah kesannya di mana akibat peperangan sama juga dalam Perang Dunia Pertama tadi menyebabkan ramai nyawa yang terkorban. Dan ini juga telah menimbulkan kesedaran tentang pentingnya kesejahteraan dan keamanan dunia. Sebelum tu kita ada Liga Bangsa. Liga Bangsa ni merupakan satu pertubuhan yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Pertama untuk menjaga keamanan dunia. Tapi tup-tup kita tengok apa yang berlaku Perang Dunia Kedua menyebabkan Liga Bangsa ni tak mainkan peranan. Akhirnya Liga Bangsa ni telah dibubarkan. Dan selepas Perang Dunia Kedua, kita lihatlah di mana pembentukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni untuk menggantikan Liga Bangsa yang telah dibubarkan tu. Jadi sampai sekarang lah kita ada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni. Ataupun dengan nama ringkasnya kita kenali dia sebagai PBB. Okey, itu kesan dalam Perang Dunia Kedua. So, kita masuk pula untuk bahagian kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin. Okey, Blok Dunia dan Perang Dingin. Dan di sini kita akan lihatlah berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Jadi, kita lihat sedikit pada intro sedikit di mana kebuntuan dalam siri rundingan penyelesaian Perang Dunia Kedua ni telah menimbulkan perpecahan. Dan akibatnya akhirnya nanti telah membawa kepada kemunculan Blok Dunia dan juga Perang Dingin. Ini kita akan pergi satu-satulah. Mula-mula kita tengok dulu Blok Dunia, kemudian kita akan tengok juga tentang Perang Dingin. Okey, kita sentuh tentang Blok Dunia dulu. Apa dia Blok Dunia? Blok Dunia ni merujuk kepada negara-negara yang sehaluan yang berusaha untuk bersatu dan bertindak secara bersama bagi menjaga kepentingan ahlinya.
Ini kita katalah kayaknya negara yang sehaluan dan bersatu bertindak bersama-sama. Dan blok dunia ni dia blok ni tampil dalam pelbagai bentuk. Iaitu berdasarkan sama ada politik, ekonomi maupun geografi. Dan blok dunia ni kalau kita nak kaitkan dengan perang dingin pula ni, kalau dalam perang dingin ni blok dunia ni terbentuk berasaskan kepada geopolitik. Jom kita tengok kepada perang dingin. Apa dia perang dingin ni? Okey, perang dingin cikgu dah kata tadi di mana blok dunia yang terbentuk semasa perang dingin ni adalah berasaskan geopolitik. Dan perang dingin ni berlaku sejak tamatnya Perang Dunia Kedua. So selepas Perang Dunia Kedua tu sehinggalah 1989 apabila sistem komunis Soviet Union ni hancur. Okey, sebab perang dingin. Kenapa perang dingin ni berlaku? Pertama disebabkan ideologi dan fahaman politik yang berbeza. Kan ideologi kan betul komunis dengan kapitalis. Dan yang kedua, kita lihat dari segi persaingan kuasa. Di mana kalau kita lihat daripada persaingan kuasa ni berlaku di antara blok kapitalis dengan blok komunis. Blok kapitalis pada waktu ni diketuai oleh Amerika Syarikat. Manakala blok komunis pula diketuai oleh Soviet Union. Dan perang ni juga dikenali sebagai perang dingin kerana pada waktu ni tidak berlaku sebarang konflik bersenjata secara langsung antara dua-dua blok ni. Tapi macam mana perang dingin ni? Perang dingin ni di mana mereka ni, kata blok-blok ni, sama ada blok kapitalis maupun blok komunis ni, telah menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing sama ada di Eropah maupun Asia melalui apa? Propaganda. Lagi apa lagi? Melalui bantuan ekonomi dan juga ketenteraan. Contoh yang paling dekat kita tengok Tanah Melayu lah. Negara kita, di mana Tanah Melayu selepas merdeka saja kita lihat kan mana kita dapat bantuan daripada negara barat, daripada Britain. Malah kita juga mendapat bantuan ketenteraan daripada Britain juga. So secara tak langsung inilah yang kita kata di mana mereka menyebarkan pengaruh dalam memajukan kepentingan masing-masing tu. Dan secara tak langsung bila kita mendapat bantuan daripada sini, sebab tu nanti bila kita tengok dalam dasar luar kita nanti pada peringkat awal selepas kita merdeka tu kita adalah pro barat dan anti komunis. Sebab apa? Sebab kita dapat bantuan-bantuan dari segi ekonomi dan ketenteraan. Jadi jom kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita tengok kepada perbandingan ideologi yang melibatkan blok kapitalis dengan blok komunis. Perbandingan ideologi ni kita boleh lihat di mana blok kapitalis ni adalah negara demokratik. Manakala untuk blok komunis pula adalah pemerintahan oleh diktator. Itu perbezaan dia, satu demokratik, satu diktator. Yang kedua, blok kapitalis ni pemilihan kerajaan dia adalah melalui pilihan raya. Macam kita lah juga. Dan bagi blok komunis pula, hanya parti komunis sahaja yang diiktiraf di sini. Dia tak ada melalui pilihan raya. Dia ada parti komunis, satu je parti komunis yang diiktiraf. Kemudian, yang ketiganya, blok kapitalis ni, kita ada masyarakat, rakyat mempunyai peluang perniagaan dan pemilikan persendirian. Manakala untuk blok komunis pula, perniagaan ni pula hanya dimiliki dan diuruskan oleh kerajaan sahaja. Dan akhir sekali, blok kapitalis mempunyai kebebasan individu sepenuhnya. Manakala untuk komunis, kebebasan individu tu adalah dilindungi dan dikawal oleh kerajaan. Okey, itu perbezaan antara blok kapitalis dengan blok komunis. Jom sekarang kita tengok pula kepada sedikitlah mengenai negara kita, negara dunia ketiga ni, di mana negara-negara dunia ketiga ni sebenarnya tidak bersekongkol dengan mana-mana blok, sama ada blok komunis ataupun blok kapitalis. Blok komunis juga dikenali sebagai negara dunia kedua, manakala blok kapitalis adalah negara dunia pertama. Dan bila kita tidak bersekongkol ni, maka pada waktu ni negara dunia ketiga ni yang baru merdeka ni selepas Perang Dunia Kedua ni, kita mengamalkan dasar berkecuali.
Jadi, namun semasa Perang Dingin ni kita tengok sama ada blok komunis maupun blok kapitalis ni, mereka berusahalah untuk mempengaruhi pegangan negara dunia ketiga ni dengan menawarkan bantuan pertahanan dan ekonomi. Macam cikgu sebut tadi lah, macam contoh negara kita jugalah. Dan negara dunia ketiga ni, dia menjadi rebutan kuasa besar terutamanya lah daripada Amerika Syarikat dan Soviet Union dan kemudiannya disertai oleh China. Ini kita tengok macam mana negara-negara blok dunia ni untuk kita kata cuba untuk mempengaruhi pegangan negara dunia ketiga ni. Dan kesan daripada Perang Dingin ni juga telah menyebabkan tertubuhlah beberapa pertubuhan di sini. Antaranya kita ada NATO. Apa dia NATO ni? NATO ni adalah North Atlantic Treaty Organization. Ataupun kita kata dia ni adalah berkaitan mengenai perjanjian kerjasama ketenteraan untuk menjaga keamanan untuk 30 negara ahlinya. Dalam NATO ni terdapat 30 negara yang menjadi ahlinya, iaitu terdiri daripada Amerika Utara dan juga negara Eropah. Dan dia ditubuhkanlah, kalau tak silap cikgu, pada tahun 1949. Okey, manakala yang kedua pula kita ada Pakatan Warsaw. Pakatan Warsaw ni pula ni adalah pertubuhan perjanjian Warsaw, di mana perjanjian ni adalah perjanjian persahabatan, kerjasama dan bantuan muncullah di kalangan ahli anggota dia. Dan dia merupakan perikatan tentera untuk negara komunis Eropah Tengah dan Eropah Timur. Manakala satu lagi adalah SEATO. SEATO ni adalah kita kata pertubuhan perjanjian Asia Tenggara. Pertubuhan ni adalah pertubuhan pertahanan kolektif lah di Asia Tenggara, yang mana antara ahli-ahli terlibat macam New Zealand, Australia, Perancis, UK, Amerika Syarikat. Itulah antara negara-negara lain yang terlibat di dalam SEATO ni. Kalau negara di Asia Tenggara, kita yang terlibat hanyalah Thailand dengan Filipina sahaja. Dan kita kesan yang terakhir sekali dalam Perang Dingin ni ialah perlumbaan senjata. Di mana di sini kita lihatlah sama ada blok kapitalis maupun blok komunis masing-masing berlumba menunjukkan kehebatan senjata masing-masing. Tapi macam cikgu cakap sebelum ni, Perang Dingin ni dia tidak melibatkan peperangan dengan menggunakan senjata. Dia lebih kepada apa? Lebih kepada meluaskan pengaruh masing-masing dengan cara melalui propaganda ataupun menawarkan bantuan pertahanan maupun bantuan ekonomi kepada negara-negara yang lain, terutamanya lah kepada negara-negara dunia ketiga ni. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan pengaruh tu daripada negara-negara kita ni. Okey, jadi itu tentang kemunculan blok dunia dan Perang Dingin. Jadi, cikgu harap daripada apa yang kita telah belajar pada sesi kali ini, kamu dapat manfaatlah daripada situ. Dan cikgu berhenti dulu di sini. Dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi sebelum tu jangan lupa subscribe, like dengan share. Sebab banyak lagi video-video yang lain yang cikgu akan masukkanlah untuk pembelajaran pada masa yang akan datang. Jadi kita berhenti dulu di sini. So, sekian daripada cikgu. Terima kasih.